semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin membincangkan tentang satu isu yang hangat dan sangat membimbangkan dalam masyarakat kita, iaitu penggunaan plastik secara berlebihan. Nampak macam perkara kecil, tapi sebenarnya plastik memberi kesan terhadap alam sekitar, kesihatan, ekonomi dan masa depan negara. Jom kita lihat bagaimana isu ini menjejaskan kita semua. Kesan terhadap alam sekitar dan komuniti. Pertama, pencemaran alam sekitar. Plastik yang dibuang merata-rata akan menyebabkan tersumbat longkang dan juga sungai. Ini boleh menyebabkan banjir kilat berlaku seperti yang terjadi di Kuala Lumpur. Ia bukan saja merosakkan harta benda tetapi juga menyebabkan kehidupan harian dan menjejaskan kesihatan. Kedua, ancaman terhadap kesehatan manusia. Mikroplastik yang terdapat dalam air dan makanan laut boleh masuk ke dalam tubuh kita. Ini boleh menyebabkan gangguan hormon dan meningkatkan risiko penyakit kronik seperti kanser. Penyakit kronik juga menyebabkan penyakit kulit juga boleh berlaku. Ketiga, dari sudut ekonomi kerajaan, perlu menanggung kos yang tinggi untuk menguruskan sisa-sisa plastik. Pelancong juga boleh terjejas bila kawasan tarikan pelancong dipenuhi sampah plastik. Itu akan menyebabkan pelancong akan berasa negara kita kurang didikan dalam pengurusan bahan-bahannya sisa buangan. Seterusnya, keempat, kemerosotan nilai hidup masyarakat. Kawasan yang kotor menyebabkan penduduk yang merasakan penduduk kurang tidak selesa dan boleh memberi pengaruh negatif kepada kanak-kanak yang membesar dalam persekitaran tersebut. Seterusnya, dilema moral dan konflik nilai. Masalah ini juga melibatkan dilema moral antara kemudahan sekarang dan tanggung jawab kepada masa depan. Contohnya, peniaga guna plastik sebab murah dan senang. Pengguna pula suka guna plastik sebab praktikal. Tapi semua ini memberi kesan jangka panjang yang buruk kepada alam dan masyarakat. Konflik nilai yang timbul, kemudahan dan kos rendah bertembung dengan kelestarian alam. Keuntungan jangka pendek bertentangan dengan tanggung jawab terhadap generasi akan datang, dan hak individu berbeza dengan tanggung jawab bersama. Pihak yang terlibat termasuk kerajaan, pengeluar, peniaga, pengguna, NGO dan generasi masa depan yang akan menerima kesannya. Seterusnya, penilaian etika. Utilitarianisme dan falsafah Islam. Melalui pandangan utilitarianisme, melalui sesuatu tindakan dianggap betul jika memberi manfaat kepada orang ramai. Guna plastik mungkin mudah sekarang, tapi kesan buruknya kepada alam dan kesihatan lebih besar, jadi ia tidak bermoral. Dari sudut falsafah Islam, manusia ialah khalifah yang bertanggung jawab menjaga bumi. Islam melarang pembaziran, yaitu israf, dan kerosakan, yaitu fasik. Maka penggunaan plastik yang berlebihan adalah bertentangan dengan nilai Islam. Seterusnya, kaitkan dengan SDG 13, tindakan terhadap perubahan iklim. Isu plastik juga ada kaitan dengan matlamat, yaitu pembangunan Mampan 13, perubahan iklim. Plastik dihasilkan daripada petroleum. Proses pengeluarannya mengeluarkan gas rumah kaca yang menyumbangkan kepada pemanasan global. Kalau terbakar, ia hasilkan asap toksik. Jika dibuang ke laut, ia rosakkan ekosistem yang penting untuk serapan karbon. Jadi, dengan mengurangkan penggunaan plastik, kita sebenarnya sedang menyumbang ke arah tindakan iklim positif, sama ada melalui dasar kerajaan, kesedaran pengguna, dan inovasi bahan alam mesra. Seterusnya, refleksi pribadi dan penutup. Daripada isu ini, saya belajar tentang nilai tanggung jawab, kesederhanaan dan kepedulian terhadap alam sekitar.
Tindakan kecil seperti membawa beg sendiri, menolak straw plastik, boleh menjadi permulaan kepada perubahan yang sangat besar. Okey, penutup. Sebagai individu, kita semua ada peranan. Kita tidak boleh tunggu orang lain. Perubahan bermula daripada diri sendiri. Kalau semua kita ambil langkah kecil, hasilnya akan sangat besar untuk masa depan bumi yang lebih bersih dan sangat sehat. Terima kasih kerana menonton. Dan jom kita sama-sama jadi ejen perubahan demi alam sekitar dan generasi akan datang.